Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Zamilah Samsudin. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah lagi bahan bacaan saya kepada anda semua. Buku ini merupakan satu buku yang membuatkan saya memberi pelbagai reaksi ketika saya pertama kali melihat muka hadapan bukunya dan juga ketika saya menelak-nelak ke dalam bukunya. Dan ada beberapa istilah juga yang membuatkan saya mempamerkan satu reaksi yang sebenarnya saya tak tahu nak cakap mengujakan atau terkejut atau terlalu banyak reaksi. Okey, ini bersempena juga dengan hashtag konten bertema yang diketengahkan oleh Persatuan Booktube Malaysia bagi bulan Januari, iaitu reaksi. Okey, mens rea bermaksud niat jahat dalam minda si pelaku. Ini merupakan istilah undang-undang. Okey, ini buku yang ingin saya kongsikan kepada anda. Okey, buku karya Fazlin Jamal, terbitan Legend Press. Okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya konten ni saya buat untuk menyahut cabaran konten bertema bulan Januari yang hashtag reaksi. Okey, pertama kali saya lihat buku ini, saya baca dekat tagline dia. Apabila wajah dipakaikan topeng, babi atau malaikat pun tak dapat nak dibeza. Pada saya, yang merupakan satu tagline yang membuatkan kita ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan tagline dia sangat tajam. Okey, dan saya juga membeli buku ini bukan hanya kerana tagline ataupun tajuk dia yang begitu unik pada saya. Pertama kali saya dengar perkataan mens rea, rupanya ia merupakan jargon undang-undang. Saya juga tertarik untuk memiliki buku ini kerana ia ditulis oleh seseorang yang mempunyai latar belakang undang-undang. Okey, Fazlin Jamal, kita selusuri sedikit tentang Fazlin Jamal. Okay, merupakan graduan undang-undang Universiti Utara Malaysia, menulis novel Kerana Tiga Faktor. Apa yang menarik, dia seorang pelajar jurusan undang-undang dan masa lapang dia banyak menghabiskan masa menonton dokumentari berkaitan pembunuh bersiri dan membaca artikel jenayah. Okey, jadi tidak hairanlah mengapa banyak jargon yang berkait dengan perubatan, juga jargon yang berkait dengan undang-undang di dalam mens rea. Okey, mens rea ni dia sebenarnya mengisahkan satu tragedi pembunuhan yang sangat, orang kata, kejam. Okey, seorang lelaki yang berusia lebih kurang 50-an macam tu dengan isterinya berusia lebih kurang 40-an macam tu. Okey, dijumpai mati di ruang tamu rumah mereka dalam keadaan yang si isteri di ruang tamu sementara si suami dalam bilik tidur di atas katil, dan keadaan mayat mereka sangat mengerikan. Okey, yang lelaki lebih dahsyat. Okey, bagaimana keadaannya, anda sendiri perlu membaca buku ini. Okey, dan bagaimana di blurb belakang buku ni menyatakan bahawa tertuduh untuk kes bunuh ini ialah anak kepada mangsa, iaitu si ibu yang mati itu dan juga bapa tiri yang mati terbunuh di atas katil di dalam bilik. Dan anak ini berusia 16 tahun. Okay, masih remaja dan seorang perempuan. Okay, apa yang menarik lagi tentang mens rea ni, dia ditulis menggunakan POV 1, point of view 1 daripada setiap watak utamanya. Kat situ pada saya sangat kena dengan genre thriller ni, sebab kita boleh mendalami apa yang difikirkan oleh watak, apa yang ada dalam perasaan watak dan keinginan-keinginan watak terhadap satu-satu perkara atau pada satu-satu babak. Jadi sebab buku ni atau kisah ini
dia mempunyai beberapa latar lah di dalam rumah dan juga ada latar di tempat lain yang pada saya tak begitu bagi impak lah. Tetapi dua latar utama iaitu di dalam rumah dan juga di dalam mahkamah. Oh, satu lagi latar yang bagi membuatkan saya memberi satu reaksi yang macam mengujakan. Okey, satu lagi latar tempat iaitu di dalam bilik bedah. Okey, bilik bedah mayat. Okey, ketiga-tiga latar tempat ini memberi satu impak kepada pembacaan. Sebab selain dia digambarkan dengan pada saya rinci details suasana di dalam itu, dialog-dialog dan kata-kata watak di dalam latar tempat itu juga sangat kena. Contoh macam dalam mahkamah dalam mahkamah tu saksi yang dipanggil merupakan orang-orang yang berprofession macam polis lepas tu pakar bedah. Okay, jadi setiap perkataan yang keluar daripada mulut mereka adalah kata-kata yang memiliki jargon-jargon tertentu yang berkait dengan profesion mereka. Macam polis dia menggunakan jargon-jargon yang berkaitan dengan siasatan siasatan jenayah. Lepas tu juga doktor doktor pakar bedah menggunakan jargon-jargon perubatan yang merujuk kepada profesion mereka. Jadi saya membaca ni macam wow, macam tu. Dan penulis di awal buku ni dia ada menceritakan bahawa dia bukan sahaja macam Fazli Jamali, penulis ni dia bukan sahaja pelajar jurusan undang-undang yang mengetahui banyak perkara undang-undang juga jargon-jargonnya, tetapi dia juga berkawan dengan orang yang berkait dengan proses pembedahan mayat. Lepas tu penyakit-penyakit yang melibatkan babak-babak dalam cerita ni, ada beberapa penyakit yang terkait untuk melungkai kes ini. Jadi benda ni satu realiti sebenarnya, cuma difiksionkan. Jadi kita yang membacanya dapat merasai perasaan sebenar atau suasana sebenar bila kita membaca jargon-jargon tersebut. Okay, dan banyak saya baca dalam buku ni, sekali saya jumpa istilah-istilah tu ataupun penjelasan-penjelasan berkaitan istilah tu, kita jadi macam wow. Dan tapi ada juga reaksi yang saya macam sedikit tak terkata. Dan ada beberapa bapa lah dalam ni babak jenayah babak rogol yang ditulis rinci juga oleh Fazlin Jamal. Okay, dan penulisan tu bagi kesan. Jadi macam saya teragak-agak, adakah cerita ini boleh dikategorikan sebagai cerita yang pembacanya harus matang sebab dia banyak yang kita rasa macam budak kecil tak patut baca ni sebab ia bukan saja satu 18 SG tapi 18 SX. Jadi macam teragak-agak, saya pun macam aku nak ulas ke buku ni, tapi cerita the best. Aku tak apa ke kalau aku ulas buku ni, tapi banyak ilmu dalam ni. Kita jadi macam mendatangkan pelbagai keraguan dan juga macam kadang-kadang ada keyakinannya sebab tanpa babak tu saya cuba berkonfrontasi dengan diri sendiri bagaimana kalau babak tu dibuang, apa akan jadi. Jadi macam kalau diletakkan, adakah memang memberi impak ketika kita membaca bahagian mahkamah tu, proses perbicaraan tu banyak. Jadi saya macam terfikir-fikir semasa saya membaca dan nak menyudahkan bacaan tu. Tapi sejujurnya cerita ni best. Lebih-lebih lagi bila digunakan POV 1 untuk setiap watak. Macam saya cakap tadi, kita boleh rasa, kita boleh meletakkan ekspektasi atau jangkaan-jangkaan sama ada orang ni patut dibunuh, orang ni tak patut dibunuh, adakah budak ni pembunuhnya atau ada orang lain yang membunuhnya tetapi budak ini menjadi mangsa tuduhan sedangkan dia juga adalah mangsa kepada kerakusan seorang lelaki yang dinamakan bapa tiri. Dan selayaknyakah
Dan mampukah budak ini menjadi pembunuh yang begitu licik sehingga setiap operasi pembunuhan tu sukar dikesan, walaupun pakar bedah dah membuat beberapa pembedahan dan menafikan kemampuan budak ni. Jadi kita macam ada banyak persoalan. Jadi memang buku ni adalah satu buku yang membuatkan saya berfikir banyak kali. Juga memberi pelbagai reaksi terhadap buku ni. Bagus, tapi ada tapinya. Seronok, tapi ada tapinya. Okey, jadi macam tak apalah. Baca atas risiko sendiri. Dan saya mengharapkan bahawa kalian yang membacanya dapat berfikir dengan matang, dan buku ini merupakan buku pada saya lah, dari fail mahkamah atau fail jenayah yang memang sangat menarik untuk kita baca. Okey, sekian dulu untuk ulasan buku Mens Ria karya Fazlin Jamal, terbitan Legend Press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.